masuk kenapa kali di situ masuk. Dia tak lalu depan. Dia tak lalu depan. Ini ambil kayu ni. Anis Ilham. Saya ditawarkan peluang untuk menunaikan ibadah haji tahun ni. Tetapi dalam kegembiraan ada juga kerisauan. Baju orang tua tu. Cerita tentang kecederaan yang berlaku kepada jemaah haji. Nasib baik saya diperkenalkan kepada Zurich Takaful Family Hero. Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, insan tersayang akan dijaga dengan bayaran pelindungan setinggi 400% daripada jumlah pelindungan asas dan manfaat hak istimewa penjagaan keluarga. Menarik kan? Ketahui lebih lanjut di www.zurich.com.my. InsyaAllah. Kejap lagi kita tunggu 4-5 orang lagi view. Sekarang pun tak ni lagi kan. Lagi 4 minit kita start. Share kan. Kita sembang-sembang malam ni. Cik Azizan, terima kasih watching. Jambut. Tukang gunting mana ada? Jambut dah. Balik kampung tak pakai kopiah tak apa. Sebab tingkah laku terkawal. Ya anak murid. Jemput duduk anak murid. Zul Azri.
Darwan Arifin Ustaz, apa khabar? Hai orang Taman, orang Surau, Faizal Romli. Assalamualaikum. Selamat malam Cikgu Muhammad. Sambil tidur Cikgu. Tak apa kat rumah. Jangan dengkur. Sudah Azri, tidur boleh, jangan dengkur. Langgar tidak. Dah share. Terima kasih Cik Zain dah share kat wall. Bosku Faizal. Sihat Zain Rindu orang Pasir Gudang. Terima kasih Kak Ime watching. Siapa nak tengok? Diam. Ini Facebook ibu lah. Ibu ni Facebook tak ada ya? Ibu ada, ibu boleh keluar. Oh. Tak ada apps. Ibu guna Facebook juga. Ibu guna Google. Ibu boleh belajar Facebook. Zairul Hisham, thank you watching. Ayah rakam pasti tapi ayah dapat dulu. Siti Aminah. Sepupu saya, Siti Aminah, apa khabar? Mami ya? Ha? Mami. Amin. Alamak. Maskina Banu tengok ah. Maskina Banu. Ada orang panggil balik. Mak panggil balik. Cik kami Daimin. Mel. Alhamdulillah tak blackout Mel malam ni. Suhaimi, Tema. Terima kasih tengok. Tengah apa? Cuti ke tengah kerja? Nestle tutup kot. Seminit 2 minit lagi kita start. Malam ni kita sembang-sembang. Sembang ejen takaful macam mana sangat. Sembang ejen takaful. Ejen takaful ni sembang boleh tahan lah kan. 40 minit insyaAllah kita sembang bersama ejen takaful. Ni first time saya buat live. So tak tahulah macam mana. Langgar ini tak pandai pun. Sama-sama kita belajar, kita share. Makan-makan ada tengah masak. Nanti dah masak nanti saya tunjuk. Ambil bau je. Tak boleh makan, kalau makan kena jual, ambil bau je. Kak Su, Rashdan, alamak. Champion, malu lah saya dengan champion. Cik Rashdan, terima kasih sudi watching. Cik Kamel, makanan tengah masak. InsyaAllah lepas ni kita ambil bau. Saya tengah live kat luar tau. Kalau saya bertepuk macam ni, faham lah, ni nyamuk maksudnya. Bob, Assalamualaikum Bob. Hai Cik Rashdan. Hai jiran. Jiran. Cik Hakim AKS. Baru balik bertugas. Alah, mana ada PKP, mana ada orang kerja. Orang kerja daripada rumah lah Suhaimi. Okay. Kita cukupkan. Saya ditawarkan peluang InsyaAllah. untuk menunaikan ibadah haji tahun ni. Tetapi Surround lagi lagu. Kita ni selalu terdengar cerita tentang kecederaan yang berlaku kepada jemaah haji. Sulaiman Nasib Busu. baik, saya diperkenalkan Dasu. kepada Zurich Takaful Family Hero. Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, insan tersayang akan dijaga dengan bayaran pelindungan Dasu kata nampak muda. 400% daripada jumlah pelindungan. Pakai asas baju dan ayah bantuan saya kenapa macam nampak muda, lepas tu nampak tua. Menarik kan? Ketahui lebih lanjut di Baju orang tua ni, baju ayah. www.zurich.com.my. Nampak muda magic ni. Patut nampak
Nampak orang tua lah. Alhamdulillah, saya ditawarkan peluang untuk menunaikan ibadah haji tahun ni. Tetapi Lan Asyad. kegembiraan ada juga Assalamualaikum. kerisauan. Lama tak jumpa, Selalu Lan. dengar cerita tentang Tak kejeraan balik yang kampung, berlaku Lan. pada jemaah haji. Nasib baik saya diperkenalkan kepada Zurich Takaful Family Hero. Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, insan tersayang akan Terima kasih, dijaga Cik Hakim, dengan bagi bayaran love perlindungan banyak. setinggi 400% daripada jumlah perlindungan asas dan manfaat hak istimewa penjagaan keluarga. Menarik kan? Ketahui lebih lanjut di www.zurich.com. Syuk Syarif, orang kampung juga. Tak balik kampung ke? Saya kat kampung sekarang ni. Tengah PKP kat kampung. Dan ni suasana PKP kat kampung Sekejap saya tunjuk suasana PKP kat kampung. Ni. Suasana PKP kat kampung. Gelap kan? Kan dia tak acang kat bandar. Gelap, dah sunyi Tak nampak apa kan? Ni PKP kat kampung ni. Saya berada di kampung Sedar Bukit Puchong, Pahang. Tadi macam ni. 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 Jadi tu. Okay, kita start Dah 20 view tu. InsyaAllah kita start. Okay. Okay, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Good morning. Okay. So, kita share sikit malam ni. Sesi 45 minit. Sembang ejen takaful. Okay. Kita sembang-sembang supaya kita tahu. Jangan confuse. Biar tahu jangan confuse. Kita punya tagline biar tahu jangan confuse. Okay. So kita sembang bab celik kewangan. Bukan kita nak mengajar ke, bukan kita nak menjual. Cuma kita nak bertukar idea, bertukar pengalaman sikit untuk berkaitan kewangan. So sebelum saya pergi jauh, share lebih jauh, berkongsi lebih jauh, saya perkenalkan diri saya sedikit, iaitu nama saya Muhammad Kamarul bin Ali. Saya CAM ataupun Agency Manager daripada Zurich Takaful Malaysia Berhad. Nama agensi saya Al-Amilin Consultancy. Okay, Al-Amilin Consultancy. So saya tak lama dalam bidang takaful kewangan ni, baru 13 tahun. Okay, baru 13 tahun saya berkecimpung dalam bidang ni. So adalah sedikit knowledge, sedikit ilmu, sedikit benda yang saya boleh kongsikan lah. Tak banyak, cuma apa yang saya ada kita kongsikan. Dan mungkin anda yang tengah tengok live ni mungkin ada yang lebih hebat, lebih pengalaman, lebih banyak certification, lebih banyak ilmu daripada saya. So kalau saya ada silap sedikit, tegurlah saya. Saya tak kisah, kita sama-sama belajar kan. Noah, terima kasih Noah, Ustaz Jalal tengok, terima kasih kerana sudi. Abai Mai Kelantan, terima kasih abai sudi tengok. Alamak, Amir Idris daripada Buat Pahat pun sudi tengok, terima kasih. Okay, so malam ni kita insyaAllah sesi 45 minit sembang bersama ejen ni, sembang ejen takaful ni yang saya buat ni, insyaAllah kita akan buat secara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, macam tu lah insyaAllah, bagi kekuatan supaya berani dan saya ada idea lah untuk sambung ke next seterusnya, bab-bab seterusnya. Okay, so malam ni bab pertama iaitu kita berkongsi idea, berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan financial instrument. Apa itu financial instrument? Okay, apa itu financial instrument? So, kalau kita tengok ni, apa tu financial instrument? Apa itu financial instrument? Saya rasa ramai dah tahu, tapi tak apa, kita bertukar idea kan. So kalau anda ada idea boleh sampaikan di ruang komen. Kalau ada persoalan pun
boleh tanya di ruang komen. Kalau saya pandai boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tak jawab. Nanti saya dapat jawapan, saya refer kemudian lah. Okay. Nik Samsul Bahari, Puan Nik, terima kasih Puan Nik. Okay. 1JB, terima kasih. Fauzi Dawati Talha, terima kasih. Oi, panjangnya. Tag ke kawan-kawan pun aware, malu kawan. Okay, so financial instrument. Financial instrument, instrumen kewangan. Apa itu financial instrument ataupun instrumen kewangan? So kalau kita sebut tentang instrumen atau kita boleh kata instrumen ni adalah peralatan lah ataupun kelengkapan kan, ataupun tools kewangan yang ada. So dalam market Malaysia ni, apa jenis-jenis financial instrument yang ada dan apa jenis-jenis financial instrument yang kita boleh gunakan dalam mencapai kita punya tujuan, dalam mencapai kita punya objektif. Okay, so bos, Assalamualaikum Cik Farid, terima kasih watching. Kalau salah minta tegur bos kalau saya ada salah-salah tak tegur. Okay, so financial instrument tadi, apa yang financial instrument yang kita orang Malaysia ni gunakan? Okay, okay. Saya flip juga kertas ni. Susah pula ni. Okey, ni. Bab pertama, financial instrument. Okey, bab pertama, financial instrument. Apa financial instrument? Masuklah gambar ayah ni. Kan? Okey, apakah financial instrument yang kita gunakan dekat Malaysia ni, yang ada dekat Malaysia ni bagi mencapai objektif kita? Contohnya financial instrument, contoh kita ada objektif kalau kita bagi ni tujuan ataupun kita panggil ini objektif. Objektif kita ataupun tujuan kita, niat kita. Ni instrumen dia. Ni instrumen. Ni contoh. Okey. Ni. Okey, objektif atau instrumen. Okey, objektif dia, contoh kita, objektif kita, tujuan kita, kita nak kereta. Apa kaedah cara yang kita boleh dapat untuk memiliki kereta idaman kita? Okey, kita boleh dengan kaedah kita nak kereta idaman, car. So instrumen yang kita gunakan apa? Hire purchase, betul tak? Okey, HP, hire purchase. So kita buat loan kereta lah. So loan kereta tu kita panggil hire purchase. Hire purchase tu adalah instrumen untuk kita mendapatkan kereta idaman kita. Okey. Yang kedua, contoh lain adalah contoh kita nak beli rumah. Rumah idaman kita. So kita gunakan instrumen apa? Okey. So kita gunakan instrumen apa untuk beli rumah? So kita akan gunakan instrumen mortgage, loan. Mortgage, loan, housing loan, mortgage. Okay. So seterusnya, apa lagi instrumen kewangan yang kita sering gunakan? Contoh, kalau kita nak ada duit akan datang untuk anak sekolah, untuk kita punya pencen, ataupun kita punya nak pergi haji. So kita tujuan kita simpanan lah, senang kata. Contoh tujuan simpanan. Apa instrumen yang kita boleh gunakan? Adalah account simpanan, account saving, ataupun pelaburan, ataupun investment account. Okay. So kita gunakanlah instrumen account saving ataupun investment account untuk tujuan memiliki simpanan akan datang. Contohnya simpanan untuk education anak, simpanan untuk kita pergi haji, ataupun simpanan untuk kita retire nanti. Okay. So itu instrumen yang kita gunakan kalau kita nak ada duit saving. Dan satu lagi, kalau kita katakan kita nak ada perlindungan. Objektif kita nak perlindungan.
kita nak ada cover. Jelas tak tulisan belah kan? Cover. Kita nak ada coverage. Kita nak ada coverage. So kita akan gunakan instrumen apa? So kita akan gunakan instrumen keuangan, iaitu takaful. Instrumen takaful. Okey. So apa contoh simpanan, akaun simpanan yang ada? Contoh tabung haji lah. Contoh tabung haji, lagi FD, fixed deposit. Contoh ASB ataupun ASB ataupun unit trust. Okey. Ataupun money market, direct share market. Direct share kan, share market. So itu adalah contoh-contoh untuk kita invest, contoh-contoh kita account saving. Kalau takaful apa? Jenis perlindungan yang kita nak. Contoh medical card, life coverage life, critical illness, medical card semua. Kan? So contoh life coverage ataupun critical illness coverage ataupun medical card. Ni semua adalah contoh yang kita boleh dapat daripada instrumen kewangan yang ada di Malaysia, iaitu takaful. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan perlindungan. Sama juga kalau contoh macam ni, kita boleh gunakan tabung haji. Tabung haji, instrumen tabung haji iaitu saving account untuk memenuhi kita punya niat ataupun kita punya objektif, iaitu memiliki akaun simpanan nak pergi haji. So ini adalah antara jenis ataupun contoh-contoh instrumen kewangan yang ada di Malaysia untuk memenuhi kita punya keperluan, memenuhi kita punya objektif ataupun tujuan. Okey. Cuma dekat sini yang kita perlu tahu, kadang-kadang ada di antara kita salah menggunakan instrumen untuk tujuan tertentu. Contohnya, saya kata dia kata okey, saya nak beli kereta. Boleh tak dengan kaedah beli kereta beli cash? Boleh kan? Contoh kereta idaman harga 100,000. Boleh tak beli cash? Boleh kan? Tak semestinya kita menggunakan hire purchase punya instrumen hire purchase untuk dapatkan kita punya kereta. Okey? Cuma secara biasanya normal atau secara logiknya, kereta 100,000, kalau kita tak ada duit cash 100,000, kita tak boleh beli 100,000 tersebut. Kan? So bila tak boleh beli kereta 100,000 dengan cash, apa kaedah cara lain yang memastikan kita dapat kereta tu? Itulah kita gunakan hire purchase. Kan? Okey. Kesilapan yang ada kadang-kadang, ada orang kata okey, saya simpan duit nak pergi haji, ataupun saya simpan duit untuk retirement saya, untuk pencen saya. Okey, dia pun letak 100,000 dalam akaun saving biasa saja. Akaun saving biasa yang duit masuk setiap bulan tu, akaun saving biasa. Kan? So akaun saving biasa hanya bagi kadang-kadang berapa persen saja dividen tahunan kan. So sedangkan dia kata duit tu untuk retirement. So bagi saya tak tepat dia letak duit untuk retirement di instrumen saving, account saving. Lebih baik dia letakkan duit tersebut untuk tujuan retirement tersebut di account investment. Sebab apa? Account investment akan bagi dividen ataupun interest yang cantik, supaya duit tu akan double up. And akan berganda dengan lebih cepat dan memenuhi keperluan dia akan datang lah. Contoh, dia akan bersara lagi 30 tahun. Okey, 30 tahun akan datang, duit tu kalau dia letak di investment account, instrumen yang betul, duit tu akan berganda dengan agresif, dengan baik. Tapi kalau duit tu tujuannya untuk retirement 30 tahun akan datang, tetapi dia letak hanya di account saving sahaja. So benda tu kita kata salah guna instrumen kewangan, ataupun dia letak di takaful product protection, kan, dia letak duit tu untuk
retirement lah. So itu salah letak instrumen lah. Okey. Dan ada juga orang salah guna instrumen. Contohnya dia kata tak apalah, saya simpan duit untuk apa? Untuk kalau saya sakit-sakit, saya simpan duit di tabung haji. Okey, saya simpan duit di ASB. Adakah tepat instrumen yang digunakan untuk, dia kata, sebarang musibah yang berlaku pada saya dah siap sedia. Bagaimana anda bersiap sedia? Tak apa, saya letak duit saya dah ada duit simpanan di tabung haji di ASB. Kalau saya sakit, saya pakai duit tu je. Adakah tepat instrumen yang digunakan? Itu persoalan dia. Kan, adakah tepat atau betul tak instrumen yang digunakan? Sebab apa? Sebab satu benda yang kita kena faham adalah bila berkaitan perlindungan, kita cover untuk penyakit. Contoh, takaful dia akan cover kita sakit kan. Contoh, kalau katakan kita boleh simpan, kita tahu kos rawatan sekarang ni kita tak boleh tepat, tapi kita boleh anggarkan kos rawatan penyakit lebih kurang 100,000 ke atas. Kalau jantung tu 100,000 ke atas. So bagaimana nak ada 100,000 tersebut? Kita kena buat persediaan. So instrumen kewangan mana yang lebih tepat kita gunakan untuk adakan 100,000 tersebut sekiranya kita sakit? Kita boleh buat di sini instrumen kewangan account saving, tetapi kurang tepat. Sebab apa? Account saving dia memerlukan masa. Okey, dia memerlukan masa. Kat mana saya boleh conteng? Okey, macam ni. Kan? Dia perlukan masa. Ni masa, ni RM. Okey, dia perlukan masa. Mungkin kalau 100,000, perlukan duit 100,000, berapa banyak kita boleh saving setiap bulan? Kalau katakan kita boleh simpan sebanyak 500 sebulan pun, setahun 6,000. 6,000 sekurang-kurangnya kita perlukan 20 tahun, 15 hingga 20 tahun baru kita dapat wujudkan 100,000 tersebut. Okey, 15 hingga 20 tahun baru kita boleh wujudkan 100K. Kan kita perlukan masa, nampak ni? Maksudnya kita perlukan masa. Takut-takut kita tak ada masa. Tak ada masa maksudnya kita terkena di sini ataupun di sini. Apabila musibah berlaku pada waktu yang tidak tepat, di sini atau di sini, sebelum 20 tahun, kita tak akan ada duit 100,000 untuk kita punya kos rawatan. Tak? Jadinya kalau kita kata tak apa, kalau kita berpendapat mengatakan kita buat persediaan menghadapi musibah, sakit semua, dengan cara kita simpan duit di account saving, instrumen account saving, instrumen saving. Objektif kita nak ada saving, so kita letak dekat account saving ataupun investment account, dengan harapan duit tu akan wujud 100,000. Tapi dia perlukan masa, betul tak? Tapi yang kita paling takut adalah musibah berlaku pada waktu yang kurang tepat, tidak tepat, iaitu di sini atau di sini sebelum 20 tahun. So pasti kita tak ada 100,000. Betul tak? So di sinilah instrumen kewangan yang tepat adalah takaful. Sebab apa? Takaful automatik, dia tak perlukan masa, dia terus cipta untuk kita 100,000 hari ini. Hari ini kita buka akaun, automatik kita dah ada 100,000. Kan? Lagi setahun 2 tahun, katakan tak sempat 20 tahun, katakan di sini kita kena sakritikal, kita pergi di takaful company, syarikat takaful mana-mana pun kita pergi, kita kata dekat kaunter pertanyaan tu, saya nak keluarkan duit saya 100,000. Padahal kita baru simpan 2 tahun. Dengan simpanan 200 bulan contoh. So 200 bulan, kalau fikir logiknya 2 tahun, baru dalam anggaran 4,800 duit simpanan kita. Tetapi kita pergi dekat kaunter pertanyaan takaful tersebut, kita cakap saya nak keluarkan akaun saya penyakit kritikal 100,000. Boleh tak? Pasti boleh. Sebab apa? Sebab takaful dia dah cipta lebih awal. Dia tak perlukan masa. Takaful on the spot dia cipta.
Tapi kalau account saving, dia perlukan masa untuk mencipta aset kita. Di takaful, dia tak perlukan masa. Dia akan immediately, dia akan ciptakan aset untuk kita. So itu beza dia. Sebab tu penting kita menggunakan instrumen kewangan yang betul dan tepat mengikut keperluan kita, mengikut objektif kita. Kan setiap orang ada objektif, macam nak beli rumah. Saya ulang sekali lagi, nak beli kereta, nak beli kereta idaman. So objektifnya nak beli kereta idaman, nak tak nak kita akan gunakan high purchase. Kan high purchase, so kita akan dapat kereta idaman kita dengan cara yang lebih cepat. Kalau nak tunggu duit simpanan penuh, nak beli cash, kadang-kadang tak sempat pakai kereta idaman lah. Okey? Sama juga macam rumah. Kita ada rumah idaman kita, mungkin 200, 300, 500 ribu. Sekarang ni rumah purata 350 ribu ke atas. So rumah idaman tersebut, untuk cepat kita dapat, bagaimana? Dengan cara kita buat mortgage lah. Housing loan, kita buat mortgage. So kita akan dapat cepat. Okey, tetapi kalau kita buat pilihan dengan cara menyimpan sendiri dan beli cash, tak silap tak dapat beli rumah sampai bila-bila. Sebab apa? Rumah makin naik. Duit kita tak cukup-cukup. Okey? So sama juga kalau kita kata tujuan kita nak ada duit simpanan untuk pergi haji. So kita kena ada account saving. Instrumen kewangan yang kita gunakan adalah account saving. Contoh account saving yang kita boleh gunakan adalah tabung haji, fixed deposit. Okey? Ni account yang ada apa ataupun investment account, ASB, unit trust dan macam-macam lagi lah, share market whatever lah. Kan? Dan investment juga ada juga dia punya time period dia. Kalau kita letak duit kita semua dalam investment, kan, duit yang nak pakai dalam masa singkat, dalam masa 1-2 tahun 2 tahun, tapi kita letak dalam account saving, tepat atau tak tepat? Dalam account investment, tepat atau tidak tepat kaedah ataupun instrumen yang kita gunakan? Sedangkan duit tu kita nak guna ujung tahun ataupun kita nak guna lagi 2 tahun. So tepat atau tidak tepat kita menggunakan instrumen kewangan iaitu investment, kita letak kat situ. Bagi saya kurang tepat. Sebab apa? Investment ni dia ada turun dan naik je. Kita takut dan kita bimbang sewaktu 2 tahun akan datang, waktu kita nak guna tersebut, masa tu investment tersebut sedang menurun. Dekat situlah ruginya kesilapan kita. Okay? So investment ni dia perlu 5 tahun ke atas. Akaun yang keperluan anak nak belajar, nak pakai lagi 10 tahun, nak pakai anak, nak pergi universiti. So benda-benda yang tu. Dan objektif kita kalau kita nak mempunyai perlindungan berhadapan dengan musibah yang tak dijangka, seperti penyakit, seperti kemalangan, okey. So kita kena gunakan instrumen kewangan takaful yang ada di Malaysia. Sebab apa? Instrumen kewangan takaful ni dia boleh cipta aset tu serta-merta. Macam mana kita nak beli rumah tadi, 300,000, 500,000 tersebut kita boleh dapat hari ni dengan cara kita buat pinjaman. Sama juga kalau kita nak sediakan 100,000 atau 200,000 dana untuk perubatan kita. So cara macam mana? Kita gunakan takaful. Okay? So sama je. Setiap instrumen kewangan yang saya tulis kat sini, antara 5 ni, dia ada objektif masing-masing. So kita jangan salah gunakan. Rela pun dekat kampung saya, rela pun dia berpusing-pusing malam-malam. Dia untuk pastikan tiada berkumpul, tiada orang berjalan-jalan. Okay. So balik kepada kita cerita, instrumen kewangan ni kita kena gunakan dengan tepat supaya objektif kita tercapai. Kalau kita salah guna instrumen, dia akan menyebabkan kita punya gangguan kewangan. Okay. So mungkin ada apa-apa sharing, boleh share dekat komen. Okay. Ada siapa yang boleh share dekat komen sedikit. Sajat is watching Zaini makna bye. Siut dulu Sajat okay. Cik Daniel, terima kasih. Ramai kawan-kawan saya daripada
daripada oil and gas. Dulu saya asal oil and gas kan. Okay, so ada apa sekarang sebarang sharing, nak share dekat apa? Boleh share dekat komen sedikit anda punya pandangan, ataupun nak tanya ke, kalau saya boleh jawab, saya try jawab lah. And hopefully faham lah, dapat sedikit sedikit asas tentang financial instrument ni kan, supaya kita gunakan instrumen yang betul untuk mencapai kita punya objektif. Kan, contoh kalau kita nak apa, mantap tuan, terima kasih Edi kan, terima kasih Zaha, Cik Azizan. Cik Azizan, saya dapat ilmu ni daripada Cik Azizan juga, Al-Majariah Cik Azizan kan. Duduk kampung tak perlu pakai kopiah sebab tindakan dan tingkah laku agak terkawal. Tapi kalau saya di luar daripada kawasan kampung saya perlu letak kopiah sebab saya takut tingkah laku dan apa? Tingkah laku dan saya punya tidak terkawal. Siut lah korang. Pantang aku tak pakai kopiah, kau jadikan bahan Jayanti, Madam Jayanti, thank you watching. Alim, Encik Alim Husin ni antara customer saya yang terawal pada tahun 2006. Terima kasih Encik Alim, sokong saya sampai sekarang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Semua jadikan bahan aku tak pakai kopiah malam ni Esok aku pakai serban siap. Okay, so ada apa soalan nak tanya? Boleh, kalau saya boleh apa? Saya rasa tak ada pertanyaan. Terima kasih Syah Rizki suruh cerita WPS. Boleh, welding procedure specification boleh lagi kalau nak buat. Kalau ada projek nak buat WPS, beritahu lah. Boleh lagi nak suruh witness kan. Lily, terima kasih. Usri, jiran sebelah pun tengok, terima kasih. UM tengok. Cik Din Kelantan, terima kasih tengok. Asliza, malam ni saja nak test baju ayah saya. Handsome pula malam ni, smart pula okay. Okay, so saya rasa tak ada persoalan. Tak ada persoalan kan. So kita just share saja. Knowledge sikit saya tak pandai, kita just share saja kan. Kebanyakan orang selalu fikir takaful mesti nak ada saving. So macam mana nak bezakan kepada mereka tu? That's why saya kata, okay, terima kasih Cik Zain tanya. Kebanyakan orang berpendapat masuk takaful mesti nak ada saving. Okay, so apa yang saya boleh katakan adalah kita kena faham balik instrumen kewangan. Apa tujuan kita masuk takaful? So kalau kita masuk takaful tetapi kita nak saving banyak, menguntungkan, ada dividen everything, tak boleh, takkan dapat. Sebab apa? Objektif instrumen kewangan takaful, instrumen kewangan iaitu takaful, dia punya objektif adalah perlindungan, bukan investment, bukan saving. Kalau kita nak ada duit yang banyak, yang bagi return, yang kita boleh bagi dapat untung, kita kena gunakan instrumen pelaburan seperti ASB Unit Trust. So dia memang dah ada macam tu. Sama juga, anda tak boleh gunakan instrumen account saving tetapi nak dapatkan protection. Contoh macam ni, anda simpan 1,000 sebulan dekat tabung haji. Contohlah kan. Bukan saya nak saya sebut nama tabung haji tu supaya mudah faham. Anda simpan 1,000 sebulan di tabung haji, simpan 1,000 sebulan, setahun 12,000. Simpan 3 tahun baru 36,000. Masuk tahun tahun keempat, duit ada 48,000, tiba-tiba ditakdirkan terkena musibah. Bila terkena musibah dan musibah tersebut memerlukan kos rawatan sehingga 100,000. Boleh tak kita pergi dekat tabung haji tersebut, kita minta, "Cik, saya nak keluarkan duit saya 100,000." Sedangkan duit kita baru ada 48,000. Boleh tak? Pasti dia kata tak boleh. Sebab apa? Dia akan bagi duit apa yang ada saja. Sebab apa? Sebab instrumen dia adalah saving saja. Dia bukan konsep untuk melindungi. So sama juga kalau anda masuk takaful, anda nak ada saving yang banyak pun tak tepat juga. Okay? So setiap instrumen kewangan ni dia ada objektif dia.
Okay, so jangan salah instrumen untuk dapatkan objektif kita. Kita nak ada saving banyak tapi kita masuk takaful. Sama juga ejen perlu beringat dan perlu beretika. Jangan cerita takaful, cerita saving menguntungkan. Itu antara kesilapan ejen, saya akui juga antara kesilapan ejen-ejen takaful yang ada. Di mana mereka cerita saving. Kan? Cuma apa yang saya boleh kata adalah takaful sekarang punya trend, produk takaful yang ada dalam market sekarang, kebanyakannya produknya bukan bayar hangus. Dia ada sumber duit terkumpul sikit. Dia panggil ada sikit saving yang terkumpul. Tapi untung tak? Balik modal tak? Majority tak menguntungkan dan tak balik modal. Cuma dia tak hangus 100%. Dia akan dapat balik mungkin 30% daripada total bayaran 20 tahun. Katakanlah anda mencarum selama 20 tahun, total caruman dah 50,000 selama 20 tahun. Tapi pada tahun ke-20 anda dapat tak 50,000 tersebut? 90% produk takaful tidak akan bagi amount 50,000 tersebut. Paling tinggi pun 30 hingga 50% saja anda akan dapat. So, sebab apa? Sebab takaful tujuan dia, objektif dia adalah memberi perlindungan, bukan bagi keuntungan. Okay, so Cik Zain harap-harap dapat membantulah jawapan saya, tak salah lah tu. Kan, harap-harapnya. Kan, lagi siapa lagi? Ada terima kasih Wan JB, terima kasih tengok. terima kasih. Kak Nora, Zulfaka, anak saudara saya pun tengok. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi. Kan? So insyaAllah saya akan cuba dah lebih 40 minit ni kan. So di ujung-ujung ni insyaAllah kita akan cuba sharing bab demi bab. So insyaAllah bab seterusnya segitiga pengurusan kewangan. So kita tahu asas pengurusan kewangan ni macam mana. So insyaAllah kita akan share pada hari Isnin malam. So esok saya berhajat untuk repeat balik tajuk malam ni. Kan macam Astro kan berulang-ulang. Drama sangat pun rancangan ni berulang. So insyaAllah esok siang saya akan ulang balik tajuk malam ni, iaitu instrumen kewangan. So hari Isnin malam tajuk baru, bab baru, pengurusan kewangan. So hari Selasa kita ulang tayang bab pengurusan kewangan, segitiga pengurusan kewangan. So saya plan buat macam itulah. So sama-sama kita berkongsi sedikit pengetahuan, berkongsi sedikit ilmu, apa yang saya ada, apa yang anda ada. So kita berkongsi dalam musim PKP ni, dapatlah kita memanfaatkan sedikit masa yang terluang kan. So rasa nak tengok TV pun rasanya dah 30 hari menghadap TV pun dah jemu, TV pun dah jemu tengok kita lah kan. Tengok handphone pun, kalau handphone pun dah jemu tengok kita dah sebenarnya. Tapi at least ada handphone ni, banyak lah tajuk kan. Okay. So saya tengok lagi sekali, kalau ada apa-apa pertanyaan saya cuba jawab. Kalau saya rasa tak sempat menjawab dekat sini, saya akan jawab typing nanti kat komen lah. Okay, so Alimin ketinggalan, tak apa, dia boleh tengok lagi Alimin lepas ni. And so lagi okay, so tak ada apa rasanya, tak ada persoalan kan, sebab topik straightforward je, kita berkongsi. So insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin dengan topik baru. Esok siang saya akan ulang lagi sekali topik ni. So mungkin malam ni saya terlupa nak bagi maklumat tersebut. Esok saya akan cover balik, ataupun malam ni dah bagi, esok saya terlupa ke, at least adalah check and balance. Esok saya buat live sekali lagi untuk topik yang sama siang, insyaAllah dalam pukul 11:30 esok pagi. So terima kasih kepada semua yang menonton. Stay safe, stay at home, dan
Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan Karim. Kan? So gunakan peluang Ramadan tahun ni, insya-Allah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita ada 24 hours berada di rumah. Banyak masa untuk kita luangkan kita punya masa untuk Ramadan tahun ni. Kan? Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Insya-Allah terima kasih semua di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Minta tunjuk ajar kalau saya ada silap-silap, minta tegur. Boleh direct dia tegur di komen ataupun PM pada saya. Kalau ada tambahan pandangan ataupun tambahan knowledge yang anda nak salurkan juga, saya berlapang dada, anda boleh terus komen di ruangan komen untuk share anda punya knowledge. So terima kasih di atas perhatian. InsyaAllah jumpa esok untuk ulangan bab ni. Kalau tak ada masalah, so kemudian hari Isnin dengan bab baru, bab 2, bab segitiga pengurusan kewangan, Isnin malam insya-Allah. Nanti saya keluarkan poster lagi. So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. Finish.